Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung kembali pembelajaran pada pembacaan hadis kitab Bulughul Maram, hadis bernombor 456 dah dalam buku terjemahan bahasa Inggeris ni. Hadis bernombor 419 dalam buku asalnya bahasa Arabnya. Jadi kalau kita ingat, kita dah masuk ke tajuk sembahyang musafir, sembahyang bagi orang musafir. Maknanya bila disebut musafir ni yang sinonim, jika disatukan dengan perkataan sembahyang, sinonim dengan ingatan kita adalah solat jamak dan qasar lah. Dan kalau Cik Ali masih ingat lagi, tujuan utama kita, antara tujuan utama kita lah untuk sampai ke tajuk ni dulu, bila kita mula baca kitab Bulughul Maram, kita nak syarahkan tentang perbincangan yang berlaku pada tajuk menentukan jarak dalam pemusafiran yang membolehkan kita qasar ataupun jamak ataupun melakukan rukhsah dalam sembahyang yang dikhususkan untuk seorang musafir. Adakah ia betul seperti yang kita amalkan 90 kilometer tu, adakah ia masih lagi relevan pada zaman kita ini ataupun macam mana, ataupun apakah dia sifat-sifat yang perlu ada pada permusafiran yang membolehkan seseorang itu jamak atau qasar, ataupun sebaliknya, ataupun melakukan lawan kepada rukhsah lah, iaitu dipanggil azimah. Okey, kita tengok hadis ni, kita sambung. Hadis ni kita dah syarahkan sedikit, tetapi tidak sempat dihabiskan syarahannya. Kita tengok hadis yang bernombor 419 dan 456 dari kitab Bulughul Maram ni, daripada Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar. Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar. Dia ni dulunya yaqsur, memendekkan sembahyang, qasarlah, melakukan qasar ketika musafir, ketika dalam musafir. Wa yutim, kata Aisyah, bukan setakat dia melakukan qasar, tapi ada kalanya juga dia menyempurnakan. Wa yasumu wa yuftir, dan Nabi itu berpuasa dan berbuka ketika sedang musafir. Ini kata Aisyah, rawahu Darqutni wa rawatuhu thiqat, dan perawi-perawinya adalah orang yang thiqah. Illa annahu ma'lul, kecuali hadis ini ada sedikit, ataupun ma'lul ni ada masalah lah pada hadis ini. Kita tengok nanti apa masalahnya. Rasanya dah syarahkan dah apa masalah yang berlaku pada hadis ini, iaitu kekeliruan berlaku oleh rawi, dan rawi ini sebenarnya dia inilah dia keliru. Di sini dia menyatakan, sebenarnya Aisyah menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabi itu sebenarnya dia Aisyah. Perawi maksudkan Nabi, sedangkan Aisyah sebenarnya kat sini yang melakukan perkara tersebut, bukan Nabi. Ya, perawi silap riwayat. Sebenarnya Aisyah yang berkata tentang diri dia, bahawasanya dia waktu musafir dia sembahyang qasar, dan dia sembahyang juga kadang-kadang tu sempurna. Kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia berbuka ketika permusafirannya. Jadi yang sebenarnya, ya, sebab itulah dikatakan kat sini ada penyakit pada riwayat ini, kerana sebenarnya Aisyah yang lakukan, bukan Nabi. Yang sebenarnya al-mahfuz ni yang betul, bahawasanya an Aisyah,
min fi'liha, bahawasanya hadis ini yang sebenarnya adalah daripada Aisyah dan perbuatan Aisyah sendiri. Wa qalat, dan Aisyah berkata, innahu la yashuqqu alayya. Sesungguhnya permusafiran itu tidak memberatkan aku, tidak berat ke atas aku. Bermakna dalam hadis ini Aisyah kata kenapa dia um, kadang-kadang tu melakukan mengambil rukhsah, kadang-kadang tidak mengambil rukhsah kerana dia dah ikatkan perkara tersebut dengan sebab, kerana dia kata pemusafiran itu tidak berat ke atas dirinya. Jadi di sini Aisyah mentakwilkan perbuatan Nabi sebelum ini yang Nabi melakukan rukhsah dalam permusafiran kerana permusafiran itu melibatkan kesusahan ataupun masyaqqah lah kat sini. Syukur ni menyusahkan. Kerana permusafiran itu menyusahkan, lalu Nabi pun melakukan rukhsah, iaitu qasar ataupun jamak. Itu pendapat Aisyah. Disebabkan itu kadang-kadang dia berbuka, kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia melakukan sembahyang sempurna, kadang-kadang dia qasar. Jika dia rasa pemusafiran itu tidak menyusahkannya, maka dia pun sempurnakan sembahyang dan dia berpuasa. Kalau dia rasa permusafiran itu menyusahkan, dia pun membuka puasa dan dia mengqasarkan solatnya. Jadi Aisyah kat sini dia mentakwilkan perbuatan Nabi mengambil rukhsah ketika bermusafir adalah disebabkan oleh susah ataupun tidak permusafiran tersebut. Tetapi adakah ia betul? Adakah ia betul? Sebenarnya ia bercanggah dengan hadis-hadis lain yang sahabat riwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW dalam permusafiran baginda tidak pernah baginda meninggalkan rukhsah. Jadi perbuatan Aisyah di sini mentakwilkan perbuatan Nabi mengambil rukhsah ketika musafir adalah kerana pemusafiran itu bergantung pada pemusafiran itu susah atau senang, tidak tepat. Disebabkan itulah hadis ini katakan maklul kerana dia bercanggah dengan perbuatan Nabi. Bila dah ditelitikan sebenarnya perjangkahan itu berlaku kerana perawinya memaksudkan Nabi yang berkata, sedangkan sebenarnya yang berkata ini adalah Aisyah, dan Aisyah menyifatkan perbuatan tersebut tentang dirinya yang mana dia lakukan kerana dia rasa tidak, kadang-kadang musafir itu tidak menyusahkan dia. Okey. Rasanya dah jelas lah. So maknanya Ikhwan, maknanya kalau kita nak buat full solat, boleh ke? Di sini kita kena tengok tadi lah. Apa ni yang Ikhwan cakap tadi. Nabi Muhammad SAW dalam permusafiran dia tidak pernah melakukan solat secara sempurna. Dia mengambil rukhsah. Dalam hadis ini Aisyah. Kalau Aisyah yang buat dan Aisyah cuba mentakwilkan perbuatan Nabi. Kenapa Nabi selalu qasar dalam permusafiran baginda? Bagi Aisyah, Nabi qasar tu kerana dia rasakan pemusafiran dia itu menyusahkan, dan Aisyah tak rasa pemusafiran Aisyah menyusahkan, lalu Aisyah tidak mengikut perbuatan Nabi. Betul ke salah masalahnya? Betul ke Nabi dah tentukan kalau menyusahkan baru ambil rukhsah, kalau tak menyusahkan tak ambil rukhsah? Itu sebenarnya tidak tepat. Nabi tidak pernah pun menyatakan kalaulah ada rasa masyaqqah barulah lakukan rukhsah. Tidak. Itu hanya takwilan Aisyah, dan kita tahu Aisyah pun manusia biasa, terdedah kepada kesilapan, kan? Semua manusia terdedah kepada kesilapan, dan di sini dia cuba sendiri, sedangkan Aisyah tidak mengikut semua permusafiran Nabi, kan? Kan Aisyah ikut semua? Aisyah tak ikut semua, sebab Aisyah ni salah seorang daripada isteri Nabi. Ada keadaan Aisyah ikut bila terkena dengan undian dia, dan Aisyah ikut. Bila tidak terkena, Aisyah tak ikut. Isteri Nabi yang lain ikut. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang lain meriwayatkan Nabi tidak pernah tidak mengambil rukhsah ketika bermusafir. Nanti dalam hadis-hadis lain kita akan jumpalah. Ini baru hadis permulaan. Jelas ke? Okey. Jelas, insyaAllah. Jadi kita tahu sebenarnya rukhsah ini bukan dikaitkan susah ataupun tidak. Rukhsah dalam permusafiran inilah secara spesifiknya bukan berkaitan susah ke tidak permusafiran itu, tetapi kerana sunnah Nabi bila Nabi bermusafir, Nabi
mengambil rukhsah qasar terutamanya. Maka kita pun ikut apa yang Nabi lakukan. Ketika kita bermusafir, kita pun melakukan rukhsah seperti mana Nabi lakukan. Rukhsah ni, bila kita sebut rukhsah, dia merangkumi beberapa perkara lah. Ada 6 perkara. Lebih kurang 6 perkara. Satunya, seperti mana kita tahu, berkaitan dengan sembahyang, jamak dan qasar. Itu 2. Kemudian berbuka. Kemudian kita boleh berbuka ataupun ialah berbuka puasa. Kemudian sapu di atas khuf, kan, sapu di atas khuf. Kemudian apa lagi? Sembahyang Jumaat tergugur, kan, sembahyang Jumaat tergugur. Dan ada juga ulama kata solat jemaah tergugur. Yang ni bergantung. Kalau ada tempat yang kita duduk tu, kita bermukim tu, ada dilakukan solat berjemaah dan kita mampu mendengar azan, maka tetap juga wajib untuk kita pergi. Kalau tak ada sebab untuk kita tak pergilah, kerana dia bergantung kepada dengar atau tidak panggilan azan. Jadi tadi saya dah sebut 5 perkara yang berkaitan dengan rukhsah ketika bermusafir, bermula daripada jamak, qasar, buka puasa ataupun tidak tu, dan sapu di atas khuf 3 hari 3 malam. Kalau di atas khuf pada waktu tidak bermusafir 1 hari 1 malam sahaja. Kemudian keguguran solat Jumaat. Ni orang musafir ni tidak wajib untuk solat Jumaat, dan satu lagi tidak wajib solat berjemaah sekiranya tidak mendengar apa tu, tidak dilakukan padanya solat jemaah pada masjid yang berdekatan. Okey. Mana tadi hadiah dia? Jelas Jadi Ya, jelas insya-Allah. Kemudian kita pergi pada hadis seterusnya. Jadi itu pandangan Aisyah lah. Aisyah cuba mentakwilkan sebab kenapa Nabi musafir, dan dikatakan sebab menyusahkan musafir itu maka dilakukan rukhsah. Itu sebenarnya tidak tepat, kerana qasar sebenarnya tertakluk kepada perkataan musafir. Sekiranya anda musafir, susah ataupun tidak permusafiran tersebut, maka boleh kamu boleh dilakukan rukhsah, boleh diambil rukhsah 5 perkara yang kita nyatakan tadi. Walaupun permusafiran tersebut seperti mana waktu sekarang ni tak menyusahkan, ada orang musafir dengan business class dan sebagainya, duduk dalam launch yang tidak menyusahkan langsung, kan, selesa dan sebagainya, tetap dia boleh ambil rukhsah kerana perkara tersebut tertakluk kepada perkataan permusafiran, bukan susah ataupun senang. Hadis seterusnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu, sesungguhnya Allah menyukai untuk didatangi rukhsahnya, maknanya untuk dilakukan rukhsahnya. Kita akan syarahkan apa makna rukhsah. Rukhsahnya kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuh, seperti mana Allah membenci an yu'ta didatangi maksiyatuh, perkara maksiatnya. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayah, dan ada riwayat yang lain, Allah innallaha yuhibbu an yu'ta, sesungguhnya Allah suka didatangi rukhsahnya, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, seperti mana Allah juga menyukai didatangi azaimnya. Azaim ni maknanya lawan kepada rukhsah. Apa maksud azaim? Azaim memberi makna lawan kepada rukhsah. Kalau rukhsah ketika bermusafir itu qasar sembahyang ataupun jamak sembahyang, maka azaim atau dia punya singular dia azimah. Azimah ketika bermusafir ialah sembahyang sempurna lah, sembahyang sempurna ataupun tidak jamak, ataupun kalau dalam musafir itu kita ambil rukhsah berbuka, maka azimah dalam musafir tersebut ialah berpuasa. Jadi berpuasa, menyempurnakan sembahyang dan mendatangi solat Jumaat, itu semua adalah azimah ketika bermusafir. Lawan dia rukhsah, iaitu membuka puasa, tidak puasa ketika musafir, dan juga melakukan solat jamak dan qasar. Itu maksud azimah. Jadi dalam hadis ni apa yang Ibnu Umar riwayatkan?
dia riwayatkan, dia kata Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia suka hambanya memilih untuk melakukan rukhsah yang telah dibenarkan olehnya. Maknanya kalau Allah berikan rukhsah kepada hambanya, Allah lebih suka hambanya itu memilih rukhsah tersebut. Seperti mana Allah suka kalau hambanya itu meninggalkan, ataupun adalah hadis ni Allah, Nabi guna perkataan Allah membenci. Allah benci, seperti mana Allah benci hambanya mendatangi perkara maksiat. Allah dia benci hamba datang maksiat. Seperti mana Allah benci hambanya melakukan perkara maksiat, Allah menyukai hambanya melakukan rukhsah. Apa maksud hadis ni? Memberi makna sekiranya hamba itu melakukan perkara rukhsah, dia dari segi pahalanya sama seperti mana dia meninggalkan perkara maksiat. Dia mendapat pahala yang sama. Maknanya bukannya pahala itu berkurangan kerana kita melakukan rukhsah, tidak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyukai sekiranya betul Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita melakukan perkara yang lebih ringan, Allah suka untuk kita pilih yang ringan. Kalau Allah bagi kita keringanan, Allah lebih suka kalau kita pilih untuk melakukan perkara yang lebih ringan daripada kita pilih untuk melakukan perkara yang berat. Contoh dalam musafir tadi, kita ada rukhsah perkara yang lebih ringan, iaitu jamak dan qasar. Kita memilih untuk melakukan penuh. Bercanggah dengan hadis ni, sebab Nabi Muhammad SAW kata Allah lebih suka kalau kamu lakukan yang lebih ringan. Okay. Jadi maksud rukhsah adalah perkara yang dimudahkan, diringankan. Rukhsah memberi makna perkara yang dimudahkan dan diringankan. Ada perkara yang sepatutnya wajib dilakukan sedemikian, kemudian ada hadis lain, ada dalil lain dalam keadaan tertentu Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita ataupun memudahkan kita, meringankan kita untuk melakukan perkara yang lebih ringan. Itu maksud rukhsah, perkara yang telah diringankan ataupun diizinkan untuk dicanggahi azimahnya. Azimah dia 4 rakaat, Allah izinkan untuk dicanggahi azimah tersebut dengan melakukan 2 rakaat sahaja. Itu makna rukhsah lah tu, diringankan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia membenci hambanya apabila membenci keadaan hambanya mendatangi maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala dia benci hamba dia datang dengan perkara yang dikira sebagai maksiat kepadanya. Apa maksud maksiat? Maksiat boleh datang dari 2 perkara. Maksiat ni maksudnya dalam bahasa Arabnya dia panggil al-khuruj 'anit ta'ah. Keluar daripada ketaatan, tu maksud maksiat. Maksiat pada Allah keluar daripada ketaatan. Ketaatan pula terbahagi pada 2. Taat dalam melakukan suruhan dan juga taat dalam meninggalkan larangan. Kan? Taat dalam melakukan suruhan dan taat dalam meninggalkan larangan. Jadi perkara maksiat boleh terbahagi kepada 2 lah. Apabila tidak melakukan suruhan, itu dikira maksiat juga. Apabila melakukan perkara yang dilarang, juga dikira maksiat. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang, kita pun tidak sembahyang, kita meninggalkan suruhan dia, maksiat. Kalau Allah kata kepada kita jangan kita minum arak, kita minum arak. Kita melakukan perkara yang dilarang, maksiat juga. Jadi ada 2 bahagian maksiat ni, iaitu ketika mana kita melanggar larangan Allah, dan juga ketika mana kita meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua itu dipanggil maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dia benci orang yang melakukan, ketika mana hambanya melakukan perkara maksiat kepadanya. Seperti mana dia sangat suka hambanya memilih untuk melakukan perkara rukhsah. Jadi jelas tak hadis ni? Maknanya hadis ni apa? Hadis ni menunjukkan Allah suka kita pilih perkara rukhsah ketika mana kita mampu untuk memilihnya. Kalau ada diberi kemudahan, pilih yang mudah. Jelas . Sebab tu Nabi Muhammad
Alhamdulillah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia tunjuk kepada kita ketika setiap kali permusafiran dia akan melakukan rukhsah. Jadi ini bercanggah dengan hadis Aisyah tadilah. Bercanggah dengan hadis yang sebelum tu. Dan kita tahu kenapa bercanggah? Kerana rawi dia telah keliru. Dia menyangka, dia meriwayatkan bahawa hadis tersebut daripada Nabi, sedangkan perkara itu adalah kata-kata Aisyah yang menyifatkan dirinya sendiri. Nak mana pula? Hadis nomor 419 kan. Okey. Dari pula. Jadi hadis tadi telah jelas. Dah terjawablah soalan Cik Ali yang mula-mula tadi tanya. Yep. Kan adakah mana satu yang lebih utama untuk dilakukan? Yang lebih utama untuk dilakukan adalah melakukan rukhsah. Ini specifically untuk solat lah. Untuk puasa tu ada syarahan lain pula. Adakah lebih baik berbuka ataupun lebih baik puasa, itu syarahan lain pula. Yang ni kita bercakap tentang solat kan, sebab tajuk kita di sini solat ketika musafir. Specifically dalam solat ni kita dah tahu yang lebih utama untuk kita lakukan adalah mengambil perkara rukhsah, iaitu melakukan qasar. Kerana qasar ini dia tertakluk kepada permusafiran, berbeza dengan jamak. Jamak dia bukan tertakluk kepada permusafiran. Ini kita tak bercakap tentang jamak lagi, ni tak ada pun hadis yang kita dah sampai sekarang ni bercerita tentang jamak. Semuanya bercerita tentang qasar, iaitu memendekkan daripada 4 kepada 2. Tak sentuh lagi bab jamak ni. Jamak bukan tertakluk kepada safar, seperti mana qasar ini tertakluk kepada safar, tetapi jamak tertakluk kepada masyaqqah. Ada masyaqqah boleh jamak walaupun tidak musafir. Tengoklah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suka sekiranya, ni dalam riwayat lain, hadis yang sama tapi riwayat lain, Allah suka hamba itu mendatangi azimah. Azimah ni dah tahu dah kan tadi, nyatakan dah perkara yang sepatutnya kita lakukan. Kalau 4 rakaat, kalau solat dalam waktu. Jadi rukhsah ataupun tidak tu sama, kerana Allah menyukai keduanya. Allah menyukai hambanya mengambil rukhsah, dan Allah menyukai hambanya mengambil, seperti mana ni perawi kata, seperti mana Nabi kata, seperti mana Allah menyukai hambanya itu mengambil azimah, memilih yang sempurna. Jadi kalau dah sama, kita lakukan apa yang Nabi buatlah, iaitu mengambil rukhsah. Jangan teragak-agak. Ketika musafir, Nabi sendiri pun mengambil rukhsah, kita mengikut panduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. Kita pergi kepada hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu taala anhu, qala, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ni yustu bahasa Inggerisnya, idza kharaja masirata 3 amyal, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan jarak ataupun dalam jarak 3 amyal. Amyal ni berasal daripada perkataan mil, English pun dekat-dekat sama, mile, iaitu batu, 3 batu. Atau 3 farasikh, ataupun 3 farsakh. Farsakh ni juga unit untuk menyukat jarak lah. Shalla raka'atin, Nabi akan sembahyang 2 rakaat. Tengok makna secara umumnya, sekiranya Nabi keluar dalam jarak, keluar musafir ni maksudnya dengan jarak 3 batu atau 3 farsakh, dia akan sembahyang rakaatin, 2 rakaat. 2 rakaat itu maksudnya sembahyang dia akan lakukan secara qasar, itu maksudnya. Jadi kita dengar hadis ni sekali dengar terkejut kan? 3 batu ataupun 3 farsakh, ataupun di sini sebenarnya bukan daripada Anas, di sini ada kekeliruan pada rawi. Rawi tak ingat. Adakah Anas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas sebut batu ataupun farsakh? Rawi terlupa di sini. Rawi sebab tu dia sebut atau. Dia keliru. Mana satu yang sebenarnya disebut oleh Anas. Jadi di sini kalau nak selamat, ulama menggunakan perkataan salah farasikh lah, 3 farsakh, kerana 3 farsakh lebih jauh jaraknya daripada 3 batu. Sekiranya kita letak pada 3 farsakh, akan termasuk jugalah
3 batu tersebut. Tapi kalau kita letak 3 batu, kita ambil ini sebagai kayu pengukurnya 3 batu, tak termasuk, tak sampai lagi 1 farsakh, sebab 1 farsakh sama dengan 3 batu. Kalau dia kata 3 farsakh maknanya 9 batu kan. 3 batu, 1 batu sama dengan apa? 1 batu sama dengan dia tulis kat sini 1.5 kilometer tak silap, ataupun 1.7 kilometer. 1.7 kilometer kalau tak silap. About 1 point. Kan? Dia ada tulis about 1.7 kan? Itu 1 batu. Tapi kalau 1 farsakh 3 batu memberi makna 5.7 kilometer lah. Betul tak? 5.1. Lebih kurang 5 kilometer. Lebih kurang 5 kilometer lah, 5.1 kilometer. 1 farsakh. 3 farsakh. 3 farsakh memberi makna Kali 15 lah, 15 kilometer, lebih 15. kurang 15 lah. 3 farsakh jadi 15 lah. Kan? 15.3 kilometer. Lebih kurang. Jadi kalau ikutkan, kita kena ingat zaman dahulu dia tak ada pengukur macam kita sekarang ni. Maknanya boleh ukur tepat 15.3 kilometer. Cukup 3 farsakh. Tak, mereka tak ukur. Bagaimana Anas boleh menyebut ukuran ini? Hanya dengan cara mengagak. Jadi agakan Anas, sekiranya Nabi keluar lebih kurang dalam 15 kilometer, Nabi pun sembahyang 2 rakaat. Maknanya Nabi dah mulakan untuk qasar. Kalau orang kita dengar ni terkejut juga ni. Sebab orang kita dia ukur kepada 90 kilometer tu boleh kan. Sebab itulah ulama sekarang dah perincikan kembali, adakah masih lagi relevan kita menggunakan teknik menentukan permusafiran atau tidak, itu berdasarkan kepada ukuran. Sedangkan pada zaman Nabi dahulu, Nabi tidak mengukurnya kepada ukuran. Ini Anas melihat Nabi apabila dia keluar bermusafir pada jarak 15 kilometer pun, lebih kurang ni bila kita dah kira tadi, 15 kilometer pun, betul ke 15? 15 cik kata tadi kan? Betul lah, 15. Maknanya Anas kata Nabi keluar dalam 15 kilometer pun Nabi dah lakukan qasar. Disebabkan itulah ulama zaman sekarang ni dah kaji kembali adakah masih relevan, dan kenapakah mereka tidak yakin dengan penentuan menggunakan jarak, kerana tidak ada dalil. Pada zaman dahulu pun Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan jarak pun. Dan bagaimana kita boleh tentukan 90 kilometer, sedangkan Anas sendiri kata Nabi dah keluar dalam jarak 15 kilometer pun Nabi dah lakukan qasar. Jadi kalau kita tentukan 90 kilometer, kita telah mengharamkan rukhsah daripada hamba-hamba Allah, sedangkan Allah telah memberi rukhsah itu kepada mereka. Jadi yang sebenarnya menentukan musafir ataupun tidak seseorang itu bukan berdasarkan jarak, tetapi berdasarkan sifatnya. Jika sifatnya itu dikira sebagai musafir pada uruf kita sekarang ini, maka ia dikira sebagai musafir. Pada zaman dahulu 15 km ni mungkin dah jauh. Pada zaman tu berjalan kaki, mungkin keadaan berbukit bukau dan sebagainya, kan, memakan masa separuh hari ataupun sehari. Jadi itu dah dikira sebagai musafir. Mereka perlu menyediakan bekalan dan sebagainya untuk pergi. Mungkin tak boleh balik pada hari yang sama kalau dah pergi, walaupun jaraknya dalam 15 km dan sebagainya. Jadinya ia bukan ditentukan dengan jarak, tetapi keadaannya menjadikan seseorang itu jika ingin ke tujuan tersebut, ke tempat tersebut dengan jarak tersebut, memerlukan daripadanya persediaan seperti mana orang musafir perlu bawa bekal, kemungkinan tak dapat balik hari yang sama dan sebagainya, maka dia dikira sebagai musafir walaupun jaraknya 15 km. Begitulah juga kita pada zaman sekarang ni tak boleh secara orang panggil satu-satunya kayu pengukur adalah berdasarkan jarak. Tak boleh. Kerana contoh kita ambil zaman sekarang ni, daripada ada lagi 10 minit daripada boleh bagi contoh Kuwait Cik Ali dekat Malaysia dah. Kalau daripada Syuih ke Azur tu dah melebihi 90 km, tetapi dalam masa 1 jam tak sampai 2 jam pun dah sampai dah. Dan boleh balik dengan hari yang sama. Kerana kelajuan sekarang ni 120 km sejam
Maknanya dalam masa 1 jam boleh pergi 120 kilometer. Kalau straight lah kan. Kalau straight dengan kelajuan tu dah sampai 120 kilometer. Dia dah lebih had ukuran sebagai seorang musafir. Perjalanan yang sejam sahaja dah menyebabkan kita musafir. Kadang-kadang 1 jam perjalanan tu tak perlu pun nak isi minyak sampai full, tak perlu pun nak cadangkan pakaian, tak perlu pun nak bekalkan makanan dan sebagainya. Adakah ini keadaan seorang musafir? Tidak. Dah boleh balik hari yang sama. Dalam masa 2-3 jam pun dah sampai balik dah. Maknanya tak logik lah kalau kita nak sebut orang ni boleh jamak dan qasar. Sedangkan kalau dia bertolak waktu zuhur pun dia sampai ke sana tak asal lagi. Kan? Sebab tu dah tak relevan dah perkara tersebut untuk kita lakukan. Dan sedihnya ramai lagi yang daripada kita sendiri yang bergelar pelajar pun duk lakukan lagi. Sedangkan benda ni ulama dah syarahkan kalau kita kaji. Kerana itulah Ikhwan ada tulis terjemahan dia, dah dibincangkan oleh ramai ulama-ulama yang terbaru ni. Yang paling kajian yang paling baru sekali dan menyeluruh ialah penulisan risalah daripada Syekh Sulaiman Al-Majid yang Ikhwan dah terjemahkan tu. Mungkin kita akan baca semua hadis yang berkaitan musafir ni, kemudian kita kembali kepada syarahan Syekh. Kita kongsikan syarahan Syekh yang telah Ikhwan terjemahkan tu, insya-Allah. Jadi di sini kita dah ada base kita yang mana Anas sendiri meriwayatkan Nabi dah mulakan sembahyang secara qasar walaupun dengan jarak musafirnya sejauh 15 km sahaja. Jadi kita tahu secara umumnya penentuan musafir atau tidak seseorang itu berdasarkan jarak adalah tidak tepat dan tidak boleh digunakan pakai lagi pada zaman sekarang kerana berbezanya, mungkin berbeza cara permusafiran tu, kenderaan dan sebagainya, keadaan jalan, keadaan kenderaan dan sebagainya lah, perkara-perkara yang melibatkan permusafiran tersebut. Jadi kita berhenti pada hadis ni dululah. Jadi untuk perkongsian kali ini kita sambung pada minggu hadapan pula. Ada soalan ke? Ikhwan, macam mana kita nak define bila kita bermusafir Dan? Sebab kalau tak ikut jalan kan. Kalau ikut kenderaan macam Iwan cakap tadi dalam sejam kita boleh sampai. Okey, kalau kat Kuwait tu kita boleh balik. Contohnya kalau kat Malaysia ni macam Kuala Lumpur ke Melaka kan dalam 2 jam perjalanan. Kira jarak jauh. Okey. Lepas tu kita kata kita ada hal kat sana, kita still boleh balik hari. Consider musafir. Tak, itu Ikhwan cakap boleh balik hari itu salah satu kriteria lah. Kriteria yang menunjukkan kita ni kemungkinan bukan musafir, tapi bukan itu yang menentukan boleh balik hari ke tidak. Yang menentukan kita musafir atau tidak ialah uruf. Dipanggil urf. Urf ni maknanya kalau kita dalam keadaan tersebut, adakah kita diiktiraf oleh diri kita sendiri ataupun orang lain, masyarakat kita pada waktu itu sebagai musafir atau tidak? Adakah kita rasa kita ni sedang bermusafir ataupun tidak? Dia ada banyak kriteria dia, Celi. Bukan hanya boleh balik hari ataupun tidak, bukan hanya jarak, tak. Semua ini boleh berubah-ubah, dia subjektif. Selagi mana kita ni uruf ni maknanya tanggapan umum. Tanggapan umum orang pada waktu tersebut di tempat tersebut mengatakan kita ni musafir, maka kita dikira sebagai musafir. Contohnya kalau di Kuwait ni daripada Shuih pergi ke Az-Zur, kita pun solat di masjid ke Az-Zur sana. Bila kita solat di masjid Az-Zur sana, contohnya kita pun nak solat qasar 2 rakaat. Kita solat bersama jemaah di masjid Az-Zur. Jemaah dah habis, kita masuk ke masjid, ada orang lain nak solat bersama kita. Kita pun nak buat qasar. Orang tu pun tanya kita, orang penduduk Az-Zur tanya kita, kamu musafir? Kita cakap, ya musafir. Daripada mana musafir ni? Kita pun jawab daripada Shuih. Orang tu akan gelak. Daripada Shuih kan? Orang tu akan gelak pada kita. Daripada Shuih kamu kata kamu musafir ke Az-Zur? Masya-Allah kan? Maknanya uruf setempat tidak mengiktiraf kita sebagai musafir walaupun jarak dah lebih daripada 100 km dah tu. Betul tak, Jeli? Betul. Jadi perkara yang sama juga di Malaysia sana. Kalau kita rasa kita daripada Kuala Lumpur ke Melaka, memang kita akan buat persiapan. Kita akan isi minyak dengan penuh. Kita akan isi pakaian dan makanan apa semua kan, berbekalkan apa semua. Persiapan seorang musafir, maka dikira musafir lah kita. Dan orang di Melaka sana kalau kita sampai, dia akan tanya, daripada mana kamu? Daripada KL. Dia akan iktiraf kita sebagai musafir. Kan? Maknanya itu kemusafiran tu
Yang akan menentukan pemusafiran tu maknanya diri masing-masing sendirilah. Yang menentukan pemusafiran adalah uruf. Uruf tu uruf setempat lah. Maknanya apa yang difahami oleh orang setempat dan keadaan kita itu sebagai suatu permusafiran, perjalanan kita itu dikira oleh masyarakat setempat sebagai suatu permusafiran, dia berbeza antara tempat dengan tempat, kan? Antara tempat dengan tempat dia berbeza. Mengikut keadaan dia lah. Kita sendiri pun boleh rasa adakah kita musafir atau tidak. Macam sekarang ni Kak Iwan, kadang-kadang orang pergi kerja kan, dia pergi kerja balik hari tau, tapi dia pergi kat Penang, daripada KL dia pergi Penang, dia ambil flight pagi, pergi meeting kat Penang sekejap, and then malam dia balik semula ke KL. Rasa Cik Ali itu musafir atau tidak? Saya rasa itu musafir. Betul lah tu, itu musafir kerana memerlukan tiket, memerlukan dia bersiap, memerlukan dia bawa duit dia untuk ada apa-apa yang berlaku. Kalau orang tak musafir, dia perlu tak benda-benda ni semua? Tak perlulah. Tak perlu. Jadi jelas. Sebab tu kata tadi, dia adalah uruf. Kita iktiraf. Tapi kalau kita daripada syuih ke azur, kita sendiri akan tertanya dalam hati aku, betul ke aku ni musafir? Syuih ke azur. Kita nak cakap pada orang pun malu. Kan? Jadi kalau kita sendiri masih syak musafir ataupun tidak, kita perlu lakukan azimah. Yang wajib itu kan. Jadi di sini kalau nak lebih jelas lagi, dia ada banyak lagi ya. Kalau nak ceritakan tentang ni memang perlu rujuk kepada kajian Syekh Sulaiman Al-Majid tu. Memang sebab tu ikhwan nak bentangkan kajian tu, nak kongsi dengan kajian tu. Itu adalah kajian yang terperinci dan menyeluruh tentang tajuk bagaimana menentukan pemusafiran ataupun tidak ni. Memang wajib untuk kita rujuk kepada kajian tersebut. Kerana kriteria menentukan musafir ataupun tidak ni bukan jarak. Tentu sekali bukan jarak. Sebab tadi dah nyatakan kan, memang memalukan kalau kita nak sebut pada orang kita musafir daripada syuih pun dah malu. Apatah lagi di sisi Allah nanti, beranilah kita untuk sebut, ya Allah aku dah qasar ni kerana aku anggap diri aku musafir, tidak. Kan? Jadi benda ni sangat penting kerana melibatkan perbuatan kita dan melibatkan ibadah yang terbesar yang pertama sekali Allah soal, iaitu sembahyang. Okey, rasanya kita akan, waktu yang saya cakap tadi, kita akan cover semua hadis pemusafiran ni. Maknanya kita akan bina base kita dulu. Kita dah tahu hadis-hadis yang melibatkan solat qasar dan jamak. Kemudian baru kita tengok, kita rujuk pada kajian doktor ataupun Syekh Sulaiman Al-Majid yang dia bentangkan. Itu adalah kajian terbaru dan menyeluruh, sangat bagus kajian tersebut dan akan memberikan kita kefahaman yang lebih luas dan jelas, insya-Allah. Jadi jelas gitu Cik Ali? Okey, setakat ni insya-Allah. Alhamdulillah. Jelas lah. Okey, kita sambung pada pengajian dan perkongsian yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Cik Ali kerana sudi mendengar dan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Tuan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kuan. Lah ada orang ingat kita ada orang. Ada 6 orang. Ada. Oh, ada dalam semua, masya-Allah. Kak Ati, Kak Ina. Oh, ikhwan hanya ingat tadi ada Ellie. Oh, okey. Maksud tak bagi salam ni. Okey, alhamdulillah, maknanya manfaat tu sampai pada ramai. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan pula. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insya-Allah.